Janganlah kalian meremehkan kebaikan walau sekecil apapun. Maka pada pagi mulia ini kita menyambung lagi pada perbahasan hadis kita yang ke 138. 138. InsyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa bi'ulumihi fi kitabih wa nafa'ani fid darainil amin. Kata pengarang kitab hafizahullah ta'ala di dalam kitabnya menakalkan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis ke-138 pada muka surat 87 dengan tajuk katakanlah insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Sulaiman bin Daud alaihi salatu wassalam la'atufanna laylata ala 90 imra'ata kulluhunna ta'ti bifarisin yujahidu fi sabilillah faqala lahu sahibuhu insya'Allah falam yakul insya'Allah fatafa alayhinna jami'an falam tahmil minhunna illa imra'atun wahidatun ja'at bishikkin rajulin waymul ladhi nafsu Muhammadin biyadihi law qala insya'Allah lajahadu fi sabilillahi fursanan ajma'una. Rawahul Bukhari wa lafzul lahu Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, berkatalah Sulaiman bin Daud alaihi salatu wasalam, yakni Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam, aku akan menggilir dalam satu malam 99 orang isteri, yang mana semuanya mereka akan melahirkan penunggang kuda yang berperang di jalan Allah. Maka para sahabat beliau mengatakan, katakanlah insya-Allah jikalau Allah menghendaki. Namun Nabi Sulaiman tidak mengatakan insya-Allah. Lalu beliau pun menggilir mereka semuanya satu persatu. Maka tidaklah hamil daripada hubungan itu melainkan hanya satu isteri beliau sahaja, yang dia melahirkan setengah laki-laki, yakni tidak utuh. Demi zat yang jiwanya Muhammad berada di dalam kekuasaannya, andai kata Nabi Sulaiman mengucapkan insya-Allah, niscaya mereka semua berjihad di jalan Allah sebagai penunggang kuda. Hadis riwayat Al-Bukhari, dan lafaz ini baginya, dan hadis riwayat Muslim. Masya-Allah. Jadi ini diceritakan oleh Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Abu Hurairah seorang sahabat daripada kalangan bangsa Bani Daus yang beriman dengan Nabi SAW dan kecintaan kepada baginda Nabi SAW dengan utuh. Dia meriwayatkan bahawa Nabi SAW bercerita. Nabi bercerita, ada waktu Nabi bercerita, tapi cerita yang diceritakan oleh Nabi ialah cerita yang berfaedah, cerita yang mendatangkan manfaat dan boleh dicontohi. Masya Allah. Qala Sulaiman bin Daud, telah berkata Nabi Sulaiman bin Daud, la atufanna lailata ala 90 imra'atan. Dia kata apa? Sesungguhnya pada malam ini saya akan menggilir isteri saya seramai 99 orang satu malam. Ini khususiat Nabi Allah Ta'ala. Khususiat bagi Nabi Sulaiman. Kekuatannya satu malam 99 boleh jalan. Allah Ta'ala, insyaAllah. Kita Masya Allah Tabarakallah Ta'ala. Ini dapat bila? Dalam syurga nanti. Allah Ta'ala. Dan syurga nanti kan dikatakan dalam satu masa kita boleh menggilir 100 orang bidadari. Contoh gitu. Jadi khususiat ni ada pada Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wasalam, iaitulah dia kata malam ni saya akan menggilir 99 orang isteri saya. Takat menggilir tak apa. Kalau takat menggilir kita pun boleh. Ini sekali, orang ni sekali. Akhir sekali barulah klimaksnya. Allah Ta'ala. Itu boleh. Tapi Nabi Sulaiman tak kata gitu. Tapi apa kata dia? Kulluhunna ta'ti bifarisin yujahidu fi sabilillah. Dan tiap-tiap mereka akan hamil
dan akan melahirkan seorang penunggang kuda. Laki-laki lah yang gagah, insya-Allah, yang boleh menunggang kuda. Jadi mana apa? Dia akan pastikan benihnya itu masuk pada setiap isterinya. 99 isterinya terisi benih itu tadi. Sampai begitu sekali nak sebut yang begitu demikian rupa. Maka kata-kata daripada sahabat Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ada sahabat ke? Bila disebut istilah sahabat, makna berkatalah menterinya. Kan dia kerajaan besar. Maka berkata menterinya Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam, faqala lahu sahibuhu, telah berkatalah orang yang dekat menghampiri dengannya mengatakan, insya-Allah, katakanlah dengan izin Allah kau akan diberikan anak ini tadi, ataupun qala insya-Allah. Itu sebab apabila nak mengatakan sesuatu perkataan atau perancangan, katakanlah insya-Allah. Waqala insya-Allah, katakanlah dengan izin Allah. Maka dengan demikian rupa falam yakul. Bila sebut falam yakul ni apa? Dari isteri pertama sampai isteri yang ke-99, tak ada seorang pun dia mengatakan insya-Allah. Ini dia. Tak ada pun. Falam yakul, sampai selesai urusan dia tak ada kata insya-Allah. Kata dia. Tak ada Nabi Sulaiman kata insya-Allah. Di sini salah satu daripada membuktikan sifat kenabian itu bersifat seperti manusia biasa. Itu ada baginya tadi kelemahan daripada apa yang dikatakan oleh menterinya. Katakanlah insya-Allah wahai Sulaiman, insya-Allah. Tapi dia tidak mengatakan yang demikian rupa, sama ada dilupakan ataupun tidak mendengar. Demikian rupa, masya-Allah. Jadi dikatakan di sini katakanlah insya-Allah. Ni kulluhunna ta'ti bi farisin, nanti akan datang daripada perempuan-perempuan itu farisin. Farisin ni maknanya kuda-kuda perang, penunggang kuda. Jadi kalau ada nama anak, siapa nama anak? Faris. Nama anak Faris. Mana apa? Penunggang kuda. Allah Ta'ala tu Farisun, makna penunggang kuda. Siapa nama anak? Muhammad Faris, yang mulia penunggang kuda. Dia panggil gitu, masya-Allah. Makna kalau penunggang kuda ni apa? Pejuang. Kalau dulu zaman Rom dipanggil apa? Alligator. Yang penunggang kuda tu yang bawa tombak tu, masya-Allah. Datang, lepas tu dia hulung, dia terus rodok tu, masya-Allah. Tu Farisun, masya-Allah Ta'ala. Ataupun yang pegang panah atas tu, itu dipanggil Farisun. Kalau buat lumba-lumba gitu je berjalan santai, itu bukan Farisun, Allah Ta'ala tu. Itu dipanggil apa nak, al-insanu ala hisan. Itu manusia atas kuda, Allah. Tapi Farisun ni pejuang, nak cerita dia pejuang, insya-Allah. Pakai baju besi, topi besi, ni atas kuda. Tu dia Farisun dia panggil. Siapa nama anak? Muhammad Faris. Maknanya Muhammad penunggang kuda. Ustaz, anak saya dah 25 tahun umur Ustaz. Hari ni baru saya tahu maksudnya penunggang kuda. Allah Ta'ala. Ya masya-Allah tabarakallah. Ada orang nama anaknya Naufal. Siapa nama anak? Naufal. Allah Ta'ala. Apa maksud Naufal? Naufal ni mana anak telinga. Allah Ta'ala. Ni yang kecil ni yang terbuntat lahir keluar ni. Ini dipanggil Naufal. Allah Ta'ala. Naufal, uzununun Naufal, panggil Naufal, anak telinga. Jadi bukan orang Arab menamakan anak dia sebagai anak telinga, maknanya apa? Yang mendengar kata. Itu dikias itulah. Tapi ambil kalimat telinga. Subhanallah Ta'ala anhu, masya-Allah. Maka yang demikian rupa, falam yaqulu insya-Allah, dia tak mau cakap insya-Allah, ataupun dia tidak menyebutkan kalimat insya-Allah tadi ketika melakukan hubungan dengan isterinya. Fatafa alaihinna, maka dia pun mendatangi akan isteri-isterinya tadi. Beliau pun menggilirkan mereka semua. Fatafa alaihinna jami'an, maka dia menggilirkan semuanya pada malam tu. Yang berjaya dia melakukan apa dia? Yang berjaya dia lakukan cuma menggilir isteri je. Menggilir isteri tu berjaya dia buat. Allah Ta'ala. Maka fatafa alaihinna jami'an falam tahmil. Tu tahmil tu daripada perkataan hamil. Allah Ta'ala. Falam tahmil, maka tak ada siapa pun daripada mereka yang mengandung. Tak ada siapa pun daripada mereka yang bunting. Biasanya kalau bunting kita bagi pada binatang. Masya-Allah tabarakallah. Kita kata sini mengandung. Tapi hakikat sebenarnya bunting juga. Bagi manusia kalau kamus dewan, mengandung dipanggil bunting. Mengandung tu mana ada sesuatu di dalamnya. Botol ini mengandungi air. Masya-Allah. Mana ada sesuatu dalam dia, Allah Ta'ala. Dari dalam manusia tadi itu dia mengandungi orang. Jadi panggil mengandung ataupun bunting. Allah Ta'ala.
Tu sebab kalau orang baru kahwin kan, baru kahwin 9 bulan dah ada anak. Baru kahwin 9 bulan dah ada anak. Tu orang Melayu panggil apa? Buntin pelamin. Buntin pelamin tak? Mana orang cakap mengandung pelamin? Buntin pelamin. Jadi ketika itu dia dah menggilis segala isteri tadi, falam tahmilu minhunna illa imra'atun wahidah. Maka telah dia menggilis 99 tadi, tidak ada yang mengandung kecuali seorang. 98 tak menjadi, seorang je jadi. Seorang tu pun mengandung, dijaga, dielok-elokkan. Maka beranak ni yang sedih. Ja'at bisyidkin rajulin. Maka telah beranaklah akan isteri tadi syidkin. Syidkin ni maknanya separuh. Separuh yang terkerat ni mana? Separuh yang terkerat atau syidkin. Kalau separuh daripada nisbah dipanggil nisfu. Allah Ta'ala. Nisfu tu separuh daripada penuh. Tapi bisyidkin ni iaitu telah terbelah dia. Maksud apa? Yang lahir itu anaknya sebelah lelaki, sebelah perempuan. Khunsa jawabnya. Allah Ta'ala. Khunsa, keluar anak khunsa. Bukan pondan ha? Beza pondan dengan khunsa. Ada orang pondan ni, masyarakat Allah Ta'ala Malaysia lah kita kan. Dia mengaku dirinya khunsa. Allah Ta'ala. Dia tak tahu khunsa dan pondan ada pembahagiannya. Kalau khunsa, dia terbahagi kepada dua. Yang pertama dipanggil khunsa wadih dengan ghairul wadih. Khunsa yang jelas dengan khunsa yang tak jelas. Kalau pondan ataupun Indonesia cakap banci, itu dipanggil dalam bahasa Arab bukan khunsa. Itu namanya mukhannas. Allah Ta'ala. Jangan kata tengok anak-anak tengok banyak khunsa dekat lorong ni kata insya-Allah. Budak-budak lelaki pakai baju perempuan dipanggil khunsa. Tak, itu bukan khunsa. Itu mukhannas dipanggil. Ini sebut siapa sebut dalam syarah kitab Munyatu Musalli. Sebutkan yang begitu. Al-mukhannas, khunsa wadih dengan ghairul wadih. Khunsa wadih ni apa dia? Khunsa yang jelas. Walaupun dia ada dua alat kelamin, maka dia punya perwatakan, dia punya gaya, dia punya kehidupan seperti seorang laki-laki. Badannya berotot, ada jambang, ada misai. Maka ketika itu dan dia akil balik dengan keluar air mani. Walaupun dia ada faraj tetapi dia tak ada haid. Allah Ta'ala. Dia tak ada haid. Katanya dia tak datang haid. Itu panggil wadih. Jelas dia laki-laki. Ataupun dia ada dua alat kelamin. Faraj pun ada, zakar pun ada, namun dia keluar darah haid dan mula tumbuh pada dirinya payudara dan bergerak dia, suara dia, hormon dia semua perempuan. Itu khunsa wadih, nama dia jelas. Jelas kalau dia perwatakan laki-laki, dia laki-laki. Kalau dia perwatakan perempuan, dia perempuan. Namun dia tetap khunsa. Dan khunsa tidak boleh dinikahi. Itu dia type. Yang kedua khunsa ghairil wadih, iaitu khunsa yang tak jelas. Masya-Allah, khunsa yang tak jelas. Siapa dia khunsa yang tak jelas? Iaitulah khunsa yang bulan ni dia laki-laki, bulan depan dia perempuan. Dia bertukar-tukar, dia mengkarung, kita panggil masyarakat Allah, sesumpah. Ada bulan ni dia jadi laki-laki, bulan depan dia jadi perempuan. Itu sebab kenapa khunsa tidak boleh dinikahi. Itu sebab dia. Allah Ta'ala. Salah satu sebab dia apa? Kalau nikah-nikah bulan ni perempuan, bulan depan dia lelaki. Allah Ta'ala. Macam mana? Bang, makan ke bang? Macam suara kau ni? Saya sakit tekak minggu ni bang. Allah Ta'ala. Insya-Allah. Padahal dia jadi laki-laki pada bulan tu. Allah Ta'ala. Bulan tu dia lelaki. Kadang-kadang 2 bulan setengah tahun laki-laki, setengah tahun perempuan. Allah Ta'ala. Itu sebab tak boleh kahwin dengan dia. Allah Ta'ala. Antara sebabnya. Kerana dia ghairul wadih. InsyaAllah. Tabarakallah Ta'ala. Dulu saya pernah tanya dengan satu ahli majlis fatwa. Fatwa negeri mana saya tak beritahu lah. Allah Ta'ala. Yang saya tanya dengan ahli majlis fatwa. Gimana tu? Saya tanya dengan dia, Ustaz. Dan tu saya ingat umur saya waktu tu 16 tahun. InsyaAllah. Kebetulan dia ada kuliah di satu masjid. Saya datang kuliah dia. Dan waktu tu saya dengar dia kuliah. Akhirnya saya tanya, Ustaz, macam mana kita nak mandikan jenazah khunsah? Allah Ta'ala. Macam mana kita nak mandikan jenazah khunsah? Kalau khunsah ghairul wadih ni lah kita kata, kalau bulan tu dia laki-laki, dia jadi laki-laki. Kalau bulan tu perempuan, dia jadi perempuan. Allah Ta'ala. Masya Allah. Katalah waktu dia mati tu, kita tak tahu dia ni mati lelaki ke mati perempuan. Allah Ta'ala. Khunsa ni macam mana nak mandikan jenazah dia? Saya tanya dengan ahli majlis fatwa tu. Kata dia,
Dia jawab apa dengan saya? Sallallahu alaihi wasallam. Itu yang menambahkan kegeraman saya. Sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ada ke khunsa kat dunia ni? Kata Rasulullah. Dia tanya saya, ada ke khunsa kat dunia ni? Sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang pondan tu ialah mandi, laki-laki lah mandi kan? Ustaz, pondan lah, khunsa lah, kata saya. Masya-Allah Ta'ala. Pondan ialah pondan, khunsa ialah khunsa. Dah. Khunsa tu ada ke tak ada, kata dia. Khunsa tu ada ke tak ada, kata dia. Ada. Mana ada khunsa kat Malaysia ni, dunia ni? Allah Ta'ala. Saya kata, kalau tak ada khunsa, tak adalah perbahasan dia dalam kitab. Allah Ta'ala. Kalau ada cari, kata tu. Dia Ustaz kata, kalau ada cari. Saya cari. Allah Ta'ala. Dalam hidup saya dah jumpa berbagai jenis khunsa. Allah Ta'ala. Berbagai jenis khunsa. Ada khunsa yang minta maaf nak kita sebutkan perihal dia. InsyaAllah. Ni bukan nak cerita lucah hidak, tapi nak bagi kenal. Supaya orang tahu. Kalau ada orang tak tahu. Ada khunsa, minta maaf, ini faraj. Dia punya zakar duduk dalam faraj. Ini, dia duduk, zakarnya duduk dalam faraj. Itu khunsa yang pertama. Ada khunsa yang dia ada zakar, tapi bawah daripada zakarnya itu faraj. Allah Ta'ala. Ini ada jenis-jenis ini. InsyaAllah tabarakallah ta'ala. Sebabkan pejabat mufti tu atau alim-alim fatwa tu mengatakan tak ada khunsa, saya bercita-cita cari khunsa. Dan masa umur 17 tahun, saya nampak khunsa. InsyaAllah ta'ala. Minta tunjuk, boleh tolong tengok tak? InsyaAllah ta'ala. InsyaAllah. Nasib baik waktu tu kecil lagi. InsyaAllah ta'ala. MasyaAllah. 16-17 tu kecil lah kata kita. InsyaAllah ta'ala. Boleh tak? MasyaAllah. Tu sebab guru-guru saya kelas saya apa? Saya matang sebelum usia. InsyaAllah ta'ala. Tutup guru saya kata, kau ni matang sebelum usia. Kata MasyaAllah. 16 tahun pergi cari khunsa. Buat apa? MasyaAllah. Tapi memang nak tahu. Bila lepas tu kata tak ada, saya kata mustahil tak ada. Dalam kitab sebut takkan tak ada. Jadi nak cerita buat khunsa. Jadi jangan mudah-mudah mengaku khunsa. Bila seseorang itu mengaku khunsa, dia akan dipanggil oleh dua pejabat. Yang pertama akan panggil dia siapa? Pejabat agama. Yang kedua siapa? Pejabat kesihatan. Hospital akan panggil untuk pengesahan jantina. Dan pejabat agama pun akan sahkan, ya ni betul khunsa ni, betul lah, insyaAllah tabarakallah ta'ala. Maka disokong oleh surat kuasa. Tu sebab ada seorang dalam Malaysia ni, dia kata dia khunsa. Pejabat agama JAKIM panggil, insyaAllah JAKIM panggil datang untuk bagi pengesahan yang dia tu khunsa. Dia datang sampai ni JAKIM tak keluarkan lagi, dia tu lelaki ke perempuan. Setahun dah. Allah, payah no kena tengok gitu, jantan ke perempuan. Allah Ta'ala. Masya Allah. Minta surat daripada kesihatan, tak ada. Nampak no bohong itu. Di situlah pembohongan berlaku. Ya Masya Allah. Khunsa dia takkan mengatakan, tengok dah tak ada kata dia, Masya Allah. Mana ada, kata dia, Masya Allah. Saya ni perempuan, kata dia. Lepas tu dia kata saya khunsa. Lepas tu saya pondan, tak tahu mana satu. Minta maaf, kita tak mengata orang ni, tapi bagi pengajaran cerita dia. Allah Ta'ala. Jangan nak mempermain-mainkan. Kita walaupun ahli agama, kita tahu bahagian tu. Allah Ta'ala. Bukan semua ustaz tahu. Masya Allah. Yang mana yang kaji tu, yang mana meneliti tu, dia tahulah. Masya Allah. Sebab masalah fiqah ialah masalah yang perlu penelitian. Masalah yang perlukan praktik. Masalah yang perlu dilihat. Baru dia boleh selesai masalah tu. Bab darah perempuan saja pun kita pening dah. Darah perempuan saja pening. Lagi kalau datang khunsa ni, pening kepala kita nak jawab. InsyaAllah tabarakallah. Pembahagian sah khunsa. Macam mana nak bagi sah khunsa? Waktu dia jadi laki-laki, dia duduk sah laki-laki. Waktu perempuan, dia duduk sah perempuan. Macam tu. Subhanallah. Macam tu, dua-dua dapat masuk. Ini berlaku di penjara. Allah Ta'ala. Di penjara. Ada dapat tangkap khunsa. Allah Ta'ala. Dapat tangkap khunsa. InsyaAllah. Khunsa tu dimasukkan dalam sel laki-laki. Udah dikacau dia laki-laki. Allah Ta'ala. Ditukar masuk dalam sel perempuan, dia kacau perempuan. Allah Ta'ala. Masya Allah. Aura kita pening macam mana kayanya orang ni. Nak masuk kat sel mana ni? Masya Allah. Tabarakallah Ta'ala. Dia ngaku dia perempuan. Masya Allah. Sebab dia kata dia pernah beranak. Bila dia kata dia pernah beranak, khairan lah kan. Masya Allah. Tabarakallah. Macam mana kau beranak? Kata kita, macam mana kau beranak? Dalam fikiran kita, macam mana kau beranak? Saya kahwin lah Ustaz. Lagi tambah buntu. Rukun nikah tu 5, kata saya. Laki-laki, perempuan, wali, 2 orang saksi, ijab kabul. Mana datang unsah? Allah Ta'ala ni. Saya ambil package dua-dua. Allah Ta'ala ni. Dua-dua package 2 ni bukan package jantina, tapi package package orangnya. Ada satu laki-laki, ada satu perempuan. Itu sebab tidak boleh menikahi 2 perempuan dalam satu masa. Aku terima nikahnya Fatimah dan Halimah. Dua-dua sekali, Masya Allah. Mana boleh gitu? Habis satu nikah, sah. Selang 5 minit, nikah satu lagi. Itu boleh. Allah.
Tapi dua-dua sekali, ni berlaku di Indonesia baru-baru ni. Allah Ta'ala. Nikah dua sekali dalam satu lafaz. Allah. Ajaib saya kata, anehnya lah diorang ni, insyaAllah. Mungkin saya tak baca kok kitab mengenai boleh menikah dua sekaligus. Tapi mungkinlah mereka lebih faham daripada saya. Tapi saya tak pernah jumpa lah setakat ni. InsyaAllah tabarakallah ta'ala. Ini nak cerita pasal anak Nabi Sulaiman je ni. Allah Ta'ala. Anak Nabi Sulaiman tu sebab setelah daripada Daud, Sulaiman mentadbir negara. Setelah daripada Sulaiman, tak ada. Allah Ta'ala. Tak ada yang mewarisi kerajaannya Sulaiman. Sebab anaknya separuh lelaki, separuh perempuan. Allah Ta'ala. Orang macam ni tidak layak untuk jadi pemimpin. Tak boleh dia memimpin. Kerana dia itu pun separuh tidak dikenali. Separuh tidak dikenali dan separuh dikenali. Maknanya diri dia pun dia tak tahu jantan betina, lelaki perempuan sebenarnya. Masya Allah. Tabarakallah ta'ala. Ya, Masya Allah. Atau saya cakap, khunsa terbagi pada dua, pada khunsa wadih dan ghairul wadih. Khunsa yang jelas dan khunsa yang tidak jelas. Maknanya yang jelas dia laki-laki, dia tahu dia laki-laki, kehidupan dia laki-laki, berkawan dengan laki-laki dan dia datang sembahyang macam laki-laki. Yang kedua ghairul wadih, dia tak tahu status dia. Yang kedua dinamakan mukhannas. Siapa tu mukhannas? Inilah pondan. Allah Ta'ala. Kita tak kata pondan tapi laki-laki lembut. Kita panggil itu laki-laki lembut dipanggil mukhannas. Insya-Allah. Mukhannas yang pertama namanya mukhannas asli. Mukhannas asli. Maksudnya apa? Mukhannas asli ni dia beranak keluar daripada perut mak dia, dan membesar memang lembut. Mak, boleh saya tolong potong kat dapur, mak? InsyaAllah. Engkau potong saya ni. Amran, kutip kain. Baik, mak. InsyaAllah. Tabarakallah ta'ala. Pergi sekolah pakai baju laki-laki. Berkawan dengan laki-laki. Balik rumah macam laki-laki. Cuma dia lembik je pakai payung sikit ke, ataupun mungkin suka basuh pinggan ke, suka masak-masak ke. Masya Allah. Itu mukhannas asli. Ini tak dikutuk di Allah Ta'ala pun. Sebab hakikatnya dia lahir memang lembut. Cita rasa jiwa dia tu lembut. Jadi kalau ada anak lembut, jangan kau ni apa ni, dilaknat di Allah tak begini. Jangan. Gurih hati dia, Masya Allah. Cuma kita tarbiyah dia baik keras sikit. Amran kata, ada nama Amran sini tak ada ya, Masya-Allah. Ni sebagai contoh, tidak ada kena hidup dan mati. Masya-Allah Taala. Amran, kau angkat kayu tu, dia pun angkat. Alah, angkatlah 3-4 batang apa sebatang. Taklah agak yang sakit, Masya-Allah. Tak apa, angkat 2 dulu. Mengedepan 3-4. Latih jadi keras. Hantar masuk tentera. Masya-Allah Taala, Masya-Allah. Jadi keras dia, Masya-Allah tabarakallah. Yang kedua ni mukhannas jadi-jadian. Masya-Allah tabarakallah. Saya sebut mukhannas jadi-jadian. Apa dia? Ini mukhannas tak jelas. Asal dulu masa sekolah beranak elok, pakai baju laki-laki, berjalan macam laki-laki, berkawan, curi jambu orang, panjat pokok rambutan orang dan sebagainya. Masya-Allah. Kat sekolah jadi gangster, ketua gangster, masuk sekolah menengah jadi taiko, ada kumpulan grup sendiri. Habis SPM masuk universiti. Allah Taala. Masya-Allah. Selang 3 sem balik kampung. Tiba macam gedik. Apa ni? Allah Taala. Awak ni siapa orang kampung ni? Yelah saya orang kampung ni. Awak siapa? Saya anak Haji Fulan. Bila masa pula Haji Fulan ada anak perempuan? Allah Ta'ala. Kau siapa nama? Saya Alia. Tentang kau ni Ali kan? Bukan Alia. Allah. Itu nama dulu lah. Nama sekarang Alia. Allah Ta'ala. Yang itu tu yang dikutuk dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Ya Allah laknat tu yang itu. Allah Ta'ala. Dah elok jadi laki-laki, minta jadi perempuan. Allah Ta'ala. Saya ni ialah laki-laki cantik dia panggil. Dia gelarnya laki-laki cantik. InsyaAllah. Dulu sebelum gelaran laki-laki cantik, dia kata apa? Saya ni perempuan tidak berahim. Kata dia, insyaAllah. Allah Ta'ala. Macam-macam perangai dia orang buat. Itu kena bawa tongkat sama sekarang ni. Allah Ta'ala. Jumpa perambat aja. Allah Ta'ala. Sebab gitu. Masya Allah. Ya. Jadi ayah dari Ibn Rahmatullah Ta'ala, dapat kita bezakan mana mukhannas yang dikutuk oleh Allah Ta'ala. Yang dikutuk ni siapa dia? Yang Nabi kata la'anallah alaih, laknat Allah ke atas siapa? Laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Pengkit, tomboy, apa nama itu semua ataupun termasuk dalam kalangan orang yang dilaknat di Allah Ta'ala. Ustaz, saya pengkit-pengkit pun saya bukan lesbian ya Ustaz. Aku tak cerita lesbian. Kita cerita tasyabbuh, menyerupai Allah Ta'ala. Dia pakai bengkung Allah Ta'ala, tutup semua, pelagak pakai t-shirt dengan apa. Dia pakai anting tak salah. Tak berdosa pun pengkit ni pakai anting sebab dia perempuan memang boleh pakai anting Allah Ta'ala. Dengan bangle-nya, dengan cincin penuh.
Hairan saya tengok orang tak ada misai, tak ada janggut, cincin penuh. Allah Ta'ala, masya-Allah. Misai tak ada, janggut tak ada, tapi pakai cincin penuh. Oi, gimana weh? Buat suara laki-laki padahal bunyi halus je lah. Ini kalau penampar ni habis hilang suara ni. Masya-Allah, tabarakallah ta'ala. Masya-Allah. Masya-Allah nak kata gitu. Jadi saya tidaklah mengutuk tentang kejadian yang Allah Ta'ala jadikan. Kalau fitrahnya tu lembut, tak, kita tak cerita tu. Jangan ada pondan mengaku ini fitrah yang Allah bagi kat saya. Tak jawab gitu. Fitrahnya bukan itu. Fitrah lembut tadi tubuh badan tadi, namun kamu berperwatakan seperti laki-laki. Itu tak berdosa dan tak menjadi salah pun. Tak salah. Sebab memang hakikat dia memang dijadikan, mungkin tulang ruasnya tu dibuat daripada emas. Tak boleh lentur kuat-kuat sangat nanti bengkok. Allah Ta'ala. Ya Masya Allah. Jadi dia tu buat kerja ringan-ringan, suka di dapur, suka masak, suka lipat kain, suka gosip. Tu dia orang jenis tu. Namun dia tetap berkelakuan laki-laki. Sembahyang macam laki-laki. Kemudian dia berkhatan juga macam laki-laki. Dan berkawan dengan laki-laki. Tak salah dia nak kawan dengan perempuan. Dan dia berkahwin macam laki-laki. Dia ambil peranan laki-laki. Cuma dia lembut aja. Allah Ta'ala. Golongan ni mula diterima oleh masyarakat. Allah Ta'ala. Namun ada daripada golongan yang mukhannas jadi-jadian tadi tu yang memburukkan mereka-mereka ni. Yang eloknya dia laki-laki dok tergedik jadi perempuan, pakai baju perempuan, jadi orang pandang pukal, orang pandang secara pukal, yang lembik ni tak lama lagi dia pondan lah, kita kata masyaallah taala. Secara pukal kita melihat, tak boleh, kita tak boleh hukum yang demikian rupa pada orang yang asli tadi. Namun yang kita nak kecam, bukan kita nak kata kecam lah, yang kita nak bagi teguran, yang kita sayang je orang ni, bukan tak sayang. Yang kita benci itu bukannya diri mereka, tapi kelakuannya. Kerana kita tidak ada hak membenci orang. Hak untuk membenci orang bukan bagi milik kita. Tak ada hak kita nak tak suka orang. Yang kita dibenarkan oleh Allah iaitu membenci kelakuan saja. Perbuatan tu kamu kena hindari. Perbuatan tu kena kamu benci, kata Allah Ta'ala. Bukan orangnya tapi kelakuannya. Kalau dia bertaubat, jangan kita ungkit-ungkit benda dia buat. Benda tu dia dah tak buat. Itu cerita dia, insya-Allah. Orang tu dulu pernah berzina, lalu dia bertaubat. Kita duk canan cerita, kau jangan kawan lelaki tu. Kenapa? Dia dulu berzina. Dia dulu berzina. Allah Ta'ala, insya-Allah. Itu maknanya awak menghukum individu, bukan hukum perbuatan. Kalau perbuatan tu dah ditinggalkan, jangan disebut-sebut. Jadi kita berharap semoga Allah Ta'ala memberi taufik dan hidayah kepada geng-geng ataupun kumpulan-kumpulan maknyah. Yang khususnya saya nampak di Teluk Intan ni udah mula naik seperti cendawan tumbuh setelah hujan. Allah Ta'ala, masya-Allah. Nah, awak ni dulu bukan sekolah lelaki ke? Allah Ta'ala. Di Teluk Intan ada sekolah lelaki ke? Ada? Tak ada. Semua sekolah campur. Sekolah perempuan je ada. Sekolah lelaki semua campur lah. Allah Ta'ala, masya-Allah. Ya, masya-Allah, nak sebutkan demikian rupa. Tak, kita nak cerita tentang masyarakat awam, kita nak cerita anak Nabi Sulaiman. Balik pada cerita asal kita, insya-Allah. Ya, masya-Allah tu sebab dia kalau kena isu semasa ni, kebetulan pula semalam saya di Hospital Slim River bentangkan tentang LGBT. Allah Ta'ala. Sejam lebih juga. Allah Ta'ala anhum, ya. Nak sebutkan demikian rupa masalah umat ni, insya-Allah. Ja'at bi syikkin rajulin, telah datang padanya, telah lahir pada perempuan tadi apa dia? Separuh laki-laki, iaitu anaknya khunsa. Saya tak mengatakan nisfur rajul. Kalau nisfur rajul tu dia keluar jadi macam ikan sebelah tu lah. Keluar macam ikan sebelah je keluar. Sebelah je. Sebelah lagi mana? Tangan satu, kaki satu, kepala dia separuh, hidungnya lubang satu, mata satu, itu ispuh. Tapi ini maknanya satu kujur badan, tetapi sikap dan juga perlakuan dia ataupun fizikalnya itu separuh je laki-laki. Masya-Allah. Baik. Wa imul ladzi nafsi Muhammadin biyadihi, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di dalam genggamannya atau di dalam kekuasaannya, insya-Allah. Lau qala, kalau telah berkata akan Sulaiman bin Daud itu insya-Allah, dia mengatakan insya-Allah, la jahadu fi sabilillah, nescaya telah keluar berjihadlah pada jalan Allah Ta'ala, fursanan al ajma'un, maka telah keluarlah akan penunggang-penunggang kuda daripada semua wanita-wanita tadi. Kalau dia kata insya-Allah, tu sebab kalimat insya-Allah ni kalimat janji dengan Allah Ta'ala. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imam,
Jemput datang kenduri malam ni Pak Imam. Jemput datang kenduri tahlil malam ni kat rumah boleh Pak Imam. Pak Imam tu memang tak ada hati nak pergi. Dia ada duduk rumah nak tengok movie. Allah Ta'ala, Masya Allah. Lalu ketika itu dia kata, InsyaAllah, InsyaAllah pergi. Tapi dia tak pergi. Memang dia tak nak pergi, cerita dia. InsyaAllah kata. InsyaAllah tadi untuk apa? Jadi penyedap bahasa kata orang. Jadi penyedap kalam. Dengan InsyaAllah. Baik, terima kasih Pak Imam. Nanti kalau dia katakan tak boleh pergi, katanya luka hati orang. Baik, kata InsyaAllah. Maka bila dia mengatakan InsyaAllah dengan niat tak mau pergi, berdosalah ia. Dosa tu. Bukan suka-sukanya. Pak Haji, dia buat tak mak? InsyaAllah. Kau datang ke? Mana aku datang? Aku kan suka dengan dia. Kalau salah. Dia tak suka tu InsyaAllah. Dia melafazkan kalimah InsyaAllah dalam keadaan dia sendiri tak ada kerelaan nak pergi. Apa salah mengatakan minta maaf lah tak dapat pergilah. Hari ni saya nak kena di rumah. Tak nak sebut gitu insyaAllah. Senang. Orang pun boleh buat perancangan dengan baik-baik. Yang demikian rupa. InsyaAllah. Yang selalu buat masalah ni Ustaz Ridwan. Ustaz datang kuliah Ustaz, insya-Allah hadir, tunggu-tunggu tak datang. Allah Taala insya-Allah. Mana Ustaz datang ni? Insya-Allah hadir tapi tak nampak pula masya-Allah. Itu insya-Allah memang niatnya betul nak hadir, tapi ada mani', ada halangan untuk hadir. Itu masya-Allah. Itu tak apa. Kata Pak Imam jemput datang kenduri. Kata Pak Imam, kebetulan aku lapar kata masya-Allah. Kebetulan aku lapar, insya-Allah saya datang. Insya-Allah dia memang niat nak datang. Dia balik letak kepala kejap, lihat kejap lah kenduri kawan tu kan pukul 9 ni baru pukul 8 tu dia. Pejam mata bangun-bangun pukul 12. Ya Allah, kenduri terlepas kata dia masya-Allah. Itu tak adalah masalah sebab insya-Allah dengan izin Allah. Berarti apa? Allah tak izinkan dia pergilah tu. Insya-Allah Taala. Yang ini memang dia rancang tak nak pergi lalu dia mengatakan insya-Allah. Itu ya Allah marah pada dia tu. Allah kutuk dia tadi dengan kutukan yang besar kerana perkataan yang buruk disebutkan tadi. Itu dalam kalimat kita nak dapatkan makbulnya segala perbuatan, maka kita ucapkanlah kalimat insya-Allah. Itu dia. Ucapkanlah insya-Allah dalam tiap kelakuan kita, dalam perbuatan yang baik-baik. Pak Haji, malam ni jadi ke kita nak ke danau? Kata Allah Taala. Okey, aku dah tanya dengan orang aku, insya-Allah kita pergi. Insya-Allah kita pergi. Dalam nak buat maksiat insya-Allah. Itu pun berdosa juga. Barakallahu taala. Insya-Allah tabarakallah taala. Ngapa danau Ustaz? Tak ada tempat lain ke insya-Allah? Biarlah luar negara, jangan dalam negara, nanti mata guru nampak. Barakallahu taala. Masya-Allah. Ya, itu Pak Maon dah bagi tahu dah tu dalam cerita apa nama? Doremi. Jadi kokong kering. Apa tu kokong kering? Oh danau. Oh macam biasa pergi ya, saya tak tahu pula. Allah Taala masya-Allah. Ya kokong kering masya-Allah Allah Taala masya-Allah. Tengok. Tak tahu saya tak ada dengar kata masya-Allah tabarakallah taala. Itu ilmu baru hari ini. Insya-Allah tabarakallah taala. Baik. Jadi itu dia dalam perkara baik-baik katakan insya-Allah. Tapi kalau tak pasti boleh pergi ke tak boleh pergi. Kata Pak Imam, Pak Imam jemput datang kenduri malam ni. Saya sebenarnya ada tamu ni nak datang, tapi tak tahu kalau dia tak datang saya datang. Itu niat, contoh situasinya macam tu. Ada tetamu nak datang, tapi niat dia kalau tetamu aku tak jadi datang, aku nak datang. Maka katakan apa? Biiznillah. Dengan izin Allah saya datang. Biiznillah kata dia masya-Allah. Biiznillah. Kalau insya-Allah itu taukid janji dengan Allah Taala terus. Wah Ustaz macam sama je erti, macam sama pada erti tapi lain pada lafaz. Allah Taala ya. Biiznillah. Mana di dalam keadaan libang libu lagi lah. Tamu nak datang, kenduri nak pergi. Allah Ta'ala. Ada kata, ada tamu nak datang ni, biiznillah nanti saya datang rumah awak. InsyaAllah Ta'ala. Dengan yang kalimat yang demikian rupa. InsyaAllah kita akan sambung nanti doa ketika berhubungan suami isteri. Ni doa ketika melakukan hubungan suami isteri. InsyaAllah Tabarakallah Ta'ala. Sebelum kita tangguh pengajian pada pagi mulia ini, saya buka ruang soalan kalau ada yang ingin bertanya. Falyatafaddal ma'jura. InsyaAllah tak ada insyaAllah. Tu benda baik juga, baik bagi saya lah. Allah Ta'ala insyaAllah tak ada. Baik. Jadi sekadar itu saja untuk pagi yang mulia itu ini. Kalau ada salah silap, tutur bicara saya apa yang saya sampaikan tak bertepatan dengan murad kitab, pada Allah Jalla Jalaluhu wal Azam saya minta ampun pada barisan ayahanda, ibunda, adinda dan kekanda sekaliannya.
Saya nyusun 10 jari mohon maaf di atas ketelanjuran kata-kata apa yang disampaikan jika tak bertepatan dengan murad kitab. Pada Allah Ta'ala saya minta keampunan bagi diri saya, hadirin hadirat, anak-anak kita, jiran-jiran kita, keluarga kita, khususnya kepada kedua ibu bapa kita. Mudah-mudahan diberikan ketenteraman jiwa dan diberikan kebaikan di dunia dan di hari akhirat kelak. Dan saya susunkan 10 batang jari saya memohon maaf di atas ketelanjuran kata-kata dari hujung rambut sampai ke hujung kaki. Kalau ada salah daripada apa yang dibicarakan, mohon ditegur diri ini dengan teguran bisawab. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ahli qudri unsa wa zakar. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin, ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiy wasiddiq wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal ilmi la yanfa' wa qalbi la yahsha' wa amalu la yarfa' wa du'a la yasma'. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhir da'wah alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.